Maaf ya gangguan Okay, so saya nak beritahu kamu, bulan 11 dengan bulan 12 ni, kamu akan ada satu pentafsiran akhir tahun. Okay, untuk kena pasti untuk setiap subjek, kamu akan dibagikan kepada 3 kumpulan. Okay, nanti tahun depan, bulan 1 dan bulan 2, kamu akan mengikuti program lah. Program kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 3 supaya kamu tak tercicir. Okey, maksudnya semua pengetahuan yang kamu kena tahu, kamu kena ikutilah program-program tersebut supaya kamu dapat ikuti kelas nanti masuk tingkatan 4 nanti. Okey. So, semakin hari semakin kurang pelajar. Apa masalah 3 mawar ni? Kehadiran kamu bagi tingkatan 3 adalah yang paling rendah kalau dibandingkan dengan 3 okek, 3 lili. Okay? Semua kehadiran mereka adalah 80 ke 90 ke atas. Okay? 3 mawar yang paling merosot. Kenapa tak bersemangat lagi nak belajar? Okay. So, kamu masuk class point ya. Class point. Okay, saya copy link ni, kamu di chat box kat sini. Okay, klik pada class point. Klik pada class point, lepas tu dia punya kod ialah 37719. 37719. Okay, dapat? Saya nak lihat kamu di sini. Okay. So, either kamu nak respon di class point ataupun di Google Meet So, saya kat Google Meet ni pun saya dah boleh tengok kamu. Kamu boleh type jawapan kamu kalau kecil sangat. Kalau kamu nak type jawapan kamu, saya boleh lihat di chat box di sini. Okay. So, saya harap semua ambil bahagian sebab semua aktiviti yang saya lakukan adalah mengambil kamu punya PPD. Kalau kamu dapat jawab soalan di sini betul, so kamu dah lepas PPD kamu. Okay. Maksudnya kamu dah faham tajuk yang disampaikan. Okay, so cikgu mulakan kelas hari ini. Keseluruhan bab 9 ya, cikgu akan tunjukkan soalan format PT3. Okay, soalan format PT3 ya. Okay. Semua paparan jelas Dalam ni saya nak kamu imbas kembali. Kamu semak diri kamu sendiri. Okay. Adakah kamu ni dah tahu menentukan kecerunan dan pintasan Y apabila persamaan garis lurus dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C? Yang mana satu kecerunan? Boleh tak siapa beritahu saya? M ke C? Kecerunan. Semua tak boleh buka mic. Okay. M ialah kecerunan untuk kecerunan, C adalah pintasan Y. Okay. So dia ada bentuk lain. Bentuk lain dia AX tambah BY sama dengan C. Okay. Kecerunan dia kamu kena tukar baliklah kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C. Kalau kita nak lihat terus, C adalah dia punya kecerunan. Okay. C adalah pintasan Y. Kecerunan adalah kamu kena bahagi. Okay. A ni kamu kena bahagi dengan B. Baru kamu dapat kecerunan. Okay. Sebab kat sini ada BY. C kat sini pun kamu kena bahagi dengan B. Okay. Sebab Y dia akan balik kepada bentuk yang asal. Okay. Lepas tu bentuk yang ketiga, X per A, Y per B. Okay. Kita kena tahu A ni adalah pintasan untuk X Yang ni pula pintasan, okay, pintasan untuk Y. Okay, di belakang ni mesti satu. Okay, lepas tu kamu nilai diri kamu, okay, latihan yang kamu dah buat, menentukan
sama ada suatu titik terletak pada garisan lurus tersebut atau tidak. So maksudnya kalau kita gantikan nilai titik XY tersebut, dia memenuhi persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okey, maksudnya kiri kanan dia sama, maksudnya dia terletak. Kalau tak sama, maksudnya dia tidak terletak. Kelima, menentukan sama ada dua garisan itu adalah selari ataupun tidak. Yang ni M dia mesti sama, kecerunan dia mesti sama. Okey. 6, menentukan persamaan garisan lurus. So kamu kena, kalau dia bagi satu titik dengan satu garis, okey, kecerunan, so kamu kena bentuklah Y sama dengan M, X tambah C. Kamu cari nilai M dengan cari nilai C. Okey, tentukan persilangan. Kalau tentukan titik persilangan, ingat lagi titik persilangan, kita buat dua kaedah. Kaedah apa? Kaedah penggantian. Okey, lagi satu ialah kaedah penghapusan. Okey, latihan ni hanya beberapa orang saja yang hantar. Last sekali ialah menyelesaikan masalah. Okey, sekarang kelas point ni hanya 4 orang saja yang join. Siapa lagi yang belum join? Insyuan, Regina, Wensi dengan Farah saja. Okay, kalau kamu ada QR code, kamu boleh terus scan QR code kamu. Sorry, tertutup pula. Okay. So, kamu join baru kamu boleh bagi respon kan? Baru boleh send nilai kamu betul tak? Okay. So, kita nak perbincangan kumpulan tapi memandangkan kamu ni terlalu pasif, tak nak buka mic, tak nak share screen. Okay. So, cikgu anggap ni satu kumpulan besar ni. Okay. So, kamu keluarkan kamu punya sehelai kertas. Kamu keluarkan sehelai kertas. Ataupun kamu nak contohin kat buku. Okay, buku contohin kamu. Kalkulator ada tak? Ada tak di sebelah? Alat tulis? Okay. So, boleh tak beritahu saya? Kalau ni dia tanya titik mana yang berikut terletak pada garisan tersebut. Bagaimana saya nak buat? Kamu boleh mudahkan garisan ni, persamaan ni, 3Y ni sama dengan 6X tolak 3 ni. Kamu boleh mudahkan dia jadi Y sama dengan, sebab kita nak terus tahu nilai Y ni kita bandingkan. Okay, so kita bahagikan 3 di sini dan bahagikan 3 untuk yang belakang ni. Okay, dua-dua sebutan kena bahagi 3. So kamu akan mudahkan dapat 2X tolak 1. Tahu sebab saya bahagi macam ni. Jadi 1. Okay, so kamu ada persamaan baru di sini. Kamu tukar bentuk baru. Lepas tu kamu gantikan nilai X, Y ni. Ni nilai X, Y. So kamu kena buat berapa kali? Sampai kamu jumpa jawapannya. Okay. Sampai kamu jumpa jawapannya. Saya bagi masa untuk kamu tengok sebab dia punya ni sangat mudah. Okay, masa seminit. Apa yang kamu perlu buat? Contohnya, A ni kan. Okay, so kamu gantikan nilai. Okay, so dia Y sama dengan 2X tolak 1. Okay, kamu kena semak. Y ni di sini adalah negatif 2, betul? Okay, so kamu ganti pula ni. Sebelah kanan pula. 2 nampak X ganti negatif 1 tolak 1. Kamu bahagikan ni kepada kiri kanannya. Okey, negatif sama juga dengan negatif 2 tolak 1 sama dengan negatif 3. Sama tak? Yang kat sini negatif 3. Kat sini Y sama dengan negatif 2. So, tidak sama. So, A ni salah. Okey, cuba pula B. Cuba pula B. Y sama dengan, gunakan persamaan yang sama. Okey, kamu boleh terus buat macam ni. Dot. Okey, Y di sini sama dengan negatif 2. Sama macam tadi kan? Okey, 2X kamu gantikan dengan apa? Bukan, saya tersilap. Ni ialah 7 bukan negatif 2. Soalan B kan dia 7 kan?
Okay, soalan B ni 7, so negatif 3. So saya nampak ada orang yang dah jawab. Kamu boleh guna kalkulator dengan cepat. Tolak 1. Ni ialah negatif 7. 7 dengan negatif 7 tak sama, salah. Okay, sekarang cuba kamu buat C dan D. Nampak tak jawapan? Okay, lagi 10 saat. Okay, dah 3 orang dapat jawapan dia C. Okay, cikgu cuba jawapan C. Okay, dah 2 minit Betul ya jawapan C Okay. So, betul jawapan dia C. Okay, berapa orang yang dapat jawab ni? Nanti saya tengok dekat notes. Okay. So, jawapan dia C di mana kamu gantikan Y sama dengan 2X tolak 1 kan? Okay. Y dia ialah 9. Okay. 2 kali dengan 5 tolak 1. 10 tolak 1 sama dengan 9. Kiri, kanan sama. So, jawapan dia adalah C. Okay. Soalan B pula. Yang ni dia kata antara berikut garis lurus manakah yang mempunyai kecerunan? Kecerunan apa? Negatif 3 dan pintasan Y bersamaan dengan 6. Maksudnya M sama dengan negatif 3, C sama juga dengan 6. Okey. Lepas tu kamu tengok dia punya bentuk ialah macam ni. Tak apa, kamu buat daripada mula. Y sama dengan M. Ya. M, X tambah C. X tambah C. Okey. Lepas tu apa yang kamu boleh gantikan? Y masih Y lah. M kamu gantikan negatif 3X tambah 6. Okey. Lepas tu macam mana saya nak tukar bentuk begini? Nak tukar bentuk yang X per A tambah dengan Y per B sama dengan 1. Okey, kita susun dulu. Nak pindahkan siapa? Pindahkan negatif 3. Pindahkan ke depan ini. So, kamu akan dapat, cikgu tukar warna. Okey, apa yang kamu akan dapat? Negatif 3 akan dapat 3X. Lepas tu tambah Y sama juga dengan 6. Okey, lepas tu nak bahagi berapa? Semua ni nak bagi berapa? Nak jadikan 1. So, semua ni bahagi 6. Bahagi 6. Bahagi 6. Okey? So, sekarang sila jawab A, B, C, D. Mana satu jawapan kamu? Yang ada di Google Meet ni, 14 orang ni, boleh jawab di chat box di sini. Jawapannya apa? A, B, C atau D? Di sini saya hanya jumpa Ying Xuan, Wensi, Farah, Berlin dengan Regina. Okey, dah 2, 3. Masih 3 orang saja yang menjawab. Yang lain-lain? Tak cuba buat. Okey, 4 orang. Okey, saya tunggu. Okey, kelima-limanya dah jawab. Jawapan dia ialah D. Okey, betul jawapan mereka. Jawapan dia adalah D. Okey, so bila kita mudahkan 3 bagi 1 ni jadi 2. Okey, yang lain-lain ni jadi 1-1 kan? Okey, yang ni tak dapat nak mudahkan. So, jawapan kamu adalah X per 2 tambah Y per 6 sama juga dengan 1. Inilah jawapan akhir kamu. Okey, kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Antara berikut yang manakah pintasan Y dan pintasan X? Okey, so yang ni kamu boleh tukar bentuk macam tadi. Okey, senang kita nak tengok pintasan X, pintasan Y. Sebab kalau kamu guna X per A tambah Y per B sama dengan 1. So, kita terus tahu ni ialah pintasan X. Yang ni adalah pintasan Y. Okey, cuba kamu sendiri tukarkan
2y sama juga negatif x tambah 16 ni kepada bentuk yang di atas tadi. Okey, apa yang kamu perlu pindahkan? Pindahkan negatif x ke sebelah mana? Ke sebelah kiri. Okey, letak dia paling depan sekali. So, apa yang kamu akan dapat? X. Okey, lepas tu tambah 2y sama juga dengan 16. Okey, saya rasa kamu bandingkan jawapan sama tak? Okey, lepas tu nak bahagi berapa? 16 ni nak jadi 1. So, saya bahagi 16 bahagi 16 bahagi 16. Okey. Lepas tu kamu mudahkan dia. Mudahkan dia. Saya buat sampai sini. Saya nak jawapan kamu. Jawapan kamu A, B, C, D. Okey, ada yang cepat dah bagi jawapan dia ialah B. Sebab terus nampak 16, betul tak? Okey, yang lain-lain teruskan. Kamu mudahkan ni jadi 1, 1. 2 akan jadi 1, ni akan jadi 8. Bentuknya akan menjadi X per 16, Y per 8 sama dengan 1. Okey, dah 3 orang. Kena pasti. Yang manakah X, yang manakah Y. Okey, Tania 35 saat sudah dapat jawapan. So, betul tak jawapan mereka? Jawapan dia adalah A, saya tersilap. Jawapan dia betul Jawapan dia betul. Okey, saya tersilap key in jawapan. Okey, yang ni ialah salah Okey. Soalan 4. Soalan 4, Raja menunjukkan garisan lurus. Okey, ni garisan lurus, dia ada 2 titik kan? Tengok, ada 2 point di sini. P dengan Q. Tentukan kecerunan. Okey, bila tentukan kecerunan, kamu kena tetapkan, kalau ni titik pertama, so ni X1, Y1. Ni X2, Y2. Ingat dia punya formula M sama dengan Y kat atas 2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Biasanya formula ni akan diberi dalam peperiksaan. Kamu tak hafal pun tak apa. Asalkan kamu tak faham apa tu Y2. Okey, Y2. Nampak Y2 ni ialah berapa? Negatif 4. So, letak negatif 4. Okey, Y1 kat sini ialah 8. Bahagi X2 di sini adalah 6. Lepas tu tolak, hati-hati kat sini adalah negatif 2. So kamu kena tambah satu kurungan negatif 2. Okey, buat pengiraan kamu. Dapatkan kamu punya jawapan A, B atau C atau D. Negatif 4 tolak 4, negatif 4 tolak 8, lepas tu 6, tolak-tolak jadi tambah. Okey, semua dah respon ke? Baru 3 orang respon, lagi 2 orang. Seorang jawab B, seorang jawab A, 2 orang jawab dongki. Ada ke siapa yang dapat C ke? Last kali siapa yang tak jawab lagi? Farah? Farah jawab apa? Okey, Farah jawab A. Okey, saya close So, jawapan tepat adalah boy. Okey, bagaimana nak dapat B ni? Okey, tanya siapa yang jawab B. Bagaimana saya nak dapat B ni? Okey, kamu kira. Ni akan dapat negatif 12 kan? 6 tambah dengan 2 dapat 8. Okey, lepas tu ingat ada negatif ni. Jangan hilangkan negatif ni 12 dengan 8. Boleh mudahkan tak? Mudahkan dengan sifir 4. Ni dapat 3. Ni dapat 2. Sifir 4 3 per 2. So jawapan dia B. Okey. So tadi ada yang tersilap. Tengok ke yang jawab A? Jawab D tu sebab kamu tertinggal negatif. Okey. Okey, soalan yang ni.
Dia kata tandakan right pada persamaan garis lurus dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey, so tukarkan bentuk dia ni. Okey, sekarang pecahan dia satu ialah 4, satu ialah 3. Bagaimana kita nak samakan penyebutnya? So kita darabkan ni dengan 2, darab ni dengan 2. Okey, so kamu akan dapat 2X tolak Y. Sebab bawah dia dah sama kan, jadi 8 kan, sama dengan 1. Okey. Lepas tu, jadikan dia persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okey. 8 ni kamu kena bawa ke sebelah sini. Jadi, bahagi jadi akan jadi darab. Okey, kamu cuba buat. So, bagi kamu seminit ke 2 minit. Yang mana satu jawapan kamu? 1, 2, 3 atau 4? Okey, yang tak low in class points, sila buat Kamu tak buat sekarang, nanti pun kamu kena buat. Kamu perlu sedar ya, kamu masih pelajar, kamu akan pergi ke sekolah, bukan selama-lamanya duduk di rumah. Kena respon ya. Okey, so saya buat sampai bentuk macam ni. Yang mudah ialah kamu letak Y ni ke sebelah belakang, bawa 8 ni ke sebelah sini. Tukar tempat, so Y ni dia akan terus dapat positif. Okey, kalau siapa yang dah pandai, Y ni dah jadi positif kan? 2X ni, 8 tukar kepada kiri, dia akan jadi negatif 8. Okey, kiri kanan ubah semula. Okey, so dah ada, semua dah jawab. So jawapan yang tepat, saya ada tak letak jawapan. Okey, jawapan yang tepat ialah yang kedua, B Yang kedua, kan? Sebabnya kenapa? Kiri sama dengan kanan kan? So 2X tolak 8. So jawapan yang tepat adalah yang kedua. Okey, tahniah. Okey, seterusnya ialah soalan padankan. Okey, padankan. Padankan ni kita lihatlah pintasan dia. Okey, kita tahu ini adalah C kan. Okey, kalau ni Y saja, belakang ni adalah C kamu. Okey, lepas tu ni adalah kamu punya pintasan Y kamu ya. Okey, yang ni ada pintasan Y tak? Yang ni tak ada. Tak ada C. C dia kosong. Pintasan Y bermaksud satu garisan, yang ni X kan, yang ni Y kan. Satu garisan yang memotong di sini. Okey, ni ialah C. Ni kita katakan ialah pintasan. Pintasan apa? Pintasan Y. Okey, rasa-rasa yang satu ni ialah ke mana? Okey, dia pintas pada kosong. Okey, dia pintas pada sifar di sini. So kat sini ada tak benda? Mana C yang dia sifar? Tak ada C. Okey, so jawapan yang pertama adalah Y sama dengan 3X. Okey, yang kedua pula, kita lihat kat sini. Nampak tak? Pintasan dia. Pintasan Y dia di mana? Okey, cikgu bulatkan. Okey, cikgu bulatkan. So yang mana C dia sama dengan negatif 6? Okey, so ini adalah jawapan yang C dia sama dengan negatif 6. Okey, last kali senanglah kan? Okey, kenapa kat sini cikgu bulatkan? Okey, cikgu tersilap bulat di sini. Ni bukan kita kena lihat pada, tadi cikgu tersilap ni. Lihat pada Y, okey? Ni yang betul, ni ialah yang betul C. So betul tak dia 4? Okey, betul. So yang ini adalah garis yang memenuhi persamaan tersebut. Okey. So kita terus ke soalan. Okey, tengok bahagian B soalan dia mudah ya. Sebab kamu tak ada PT3 kan, cikgu kena dedahkan kamu dengan format PT3 sebab SPM nanti pun lebih kurang sama formatnya. Okey, bila format bahagian C, dia soalan dia lebih panjang.
Okey, soalan bahagian C ni saya nak kamu buat sebagai tugasan kamu. Boleh? Yang ni bahagian C ni dia adalah TP5 dengan TP6. Okey, kalau kamu berjaya terus buat 6A, 6B ni, kamu dah berjaya mendapat TP5 dan TP6 untuk tajuk ini. Ada masalah tak? Okey, sebelum kita akhiri kelas kita, okey lagi 4 minit kan kamu nak ke tutorial. Okey, nanti cikgu akan hantar 2 file ya. Okey, file yang pertama ialah soalan tadi. Okey, soalan tadi ni. Okey, kalau siapa yang ada printer, kamu boleh print out dan buat atas kertas. Kalau tak ada, kamu mesti tanya cikgu kan, cikgu perlu ke kita salin soalan? Okey, tak perlu salin soalan, kamu just tuliskan PPD bab 9 garisan lurus, lepas tu kamu tuliskan tarikh hari ini, lepas tu kamu tuliskan bahagian A, satu ialah apa? Okey, tunjukkan jalan kerja dia. Okey, jalan kerja yang betul untuk mendapatkan jawapannya. Okey, lepas tu kamu boleh bahagian B ni padankan. Kamu boleh tulis 1, apa jawapan dia? 2, apa jawapan dia? Okey, lepas tu untuk bahagian C ni kamu tunjukkan cara kerjanya. Tak lukis pun tak apa. Tak perlu lukis pun tidak mengapa. Okey, macam kamu tulis strip jawapan kamu lah, buat jawapan. Lagi satu kerja hujung minggu kamu. Okey, lepas kamu dah faham betul-betul, saya nak kamu buat yang ni. Okey, yang ni pun kamu tuliskan jawapan saja. Kalau ada printer boleh print out. Kalau tak ada printer, ambil test pad, tuliskan 1A. Okey, tentukan keturunan kan. Tulis A, M sama dengan apa? Pintasan YC sama dengan apa? Okey? Lepas tu, tulis terus jawapan kamu. Saya akan tanda jawapan saja, okey? Macam kamu jawab dalam peperiksaan. Kamu kena faham tajuk ni, apakah dia punya pintasan. Biasa kan dia tanya pintasan X, pintasan Y, keturunan. Balik-balik soalan dia yang sama. Okay, kalau ada masalah boleh bertanya pada cikgu. So TP3 dia bagi keturunan, bagi titik, kamu tuliskan persamaan. Okey, dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Bila garisan selari, cari keturunan dia sama. Okey, so clue di sini, kamu tengoklah. Dia pintas pada 3 kan? Okey, so apa koordinat di sini? Kalau dia pintas di sini 3, apakah koordinat dia? X dia apa? Y dia apa? So, yang keliru X dia kita lihat di bawah ni ialah sifar, Y dia adalah 3. Okey, so dengan ada ni, dapatkan keturunan di sini. Okey, keturunan kamu boleh dapat ni, kamu akan dapat persamaan untuk PQ. Okey, so TP4, cari persilangan, gunakan kaedah, mana-mana kaedah yang kamu suka. Okey, kaedah penghapusan ataupun penggantian. Lepas tu yang ni mirip dengan soalan tadi, TP5 dan last sekali ialah TP6. Okey, so sebelum kita akhiri, kamu ada masalah tak? Kat sini, 13 orang kat sini ada masalah? Cuma diam saja. Okey, kalau tak ada masalah, saya akhiri dengan ucapan terima kasih semua kerana menghadiri kelas. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh tanya pada cikgu ya.